Tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya publish satu video banyak jasa Najib Razak pada Malaysia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini jasa terbaru Najib Razak yang buat ramai orang sakit hati, ramai orang pening kepala kerana anak-anak, cucu-cucu masih lagi mungkin terpaksa bayar hutang negara Malaysia. Di Dewan Rakyat, di Parlimen, dibentangkan hutang bond 1MDB bertambah bukan berkurang akibat kemerosotan nilai ringgit. Diterbitkan 17 September. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pengerusi DAP iaitu Lim Guan Eng menggesa satu pembaharuan struktur ekonomi dengan segera bagi menangani kemerosotan nilai ringgit. Lim Guan Eng memberi peringatan antara lain berkenaan akibat buruk berhubung hutang kerajaan yang dinilaikan dengan mata wang dolar Amerika Syarikat. Sama ada kemerosotan nilai ringgit berbanding 3 rakan dagangan utama kita dianggap kerajaan sebagai satu krisis atau tidak, kerajaan perlu melaksanakan pembaharuan struktur ekonomi dengan segera untuk menghalang ringgit daripada terus merosot atau akibat buruk akan berlaku ke atas inflasi terhadap perniagaan, kos sara hidup dan hutang kerajaan yang dibuat dalam dolar Amerika Syarikat, katanya dalam kenyataan. Semalam nilai ringgit merosot kepada 4.54 ringgit Malaysia untuk 1 dolar Amerika Syarikat. Saya fikir ini adalah nilai yang paling buruk dalam masa 24 tahun negara Malaysia merdeka. Menghampiri 5 ringgit. 4.54 berbanding dolar Amerika Syarikat. Maksudnya kalau kau ada 50 ringgit sekarang, kau punya duit tidak sampai pun 11 dolar. Bahagi sajalah. 50 bahagi 4.54. Itulah yang jadi. Jadi kalau sekarang kau ada 10 ringgit, tidak sampai pun 11 baru 11 ringgit. Kau ada 10 ringgit, kau hanya ada 4 dolar saja. 4 dolar saja. Aduh, sangat-sangat rendah. Apanya 4 dolar? Kalau 10 ringgit baru berapa dolar? Aduh, kasihan. Baru tak sampai 2 dolar lah. 2 dolar lah. Terbalik ini. Okey, bekas Menteri Kewangan itu berkata, pada nilai tukaran mata wang sekarang ini, kerajaan kini menanggung tambahan 7.7 bilion dalam jumlah hutang prinsipal. Baru prinsipal. 7.7 bilion dalam jumlah hutang prinsipal 1MDB. Ini menjadikan jumlah prinsipal bagi 3 bond. Menurut Lim Guan Eng, ini menjadikan jumlah prinsipal bagi 3 bond yang diaturkan oleh Goldman Sachs untuk 1MDB adalah sebanyak 29.5 bilion. Aduh, kasihan. Menurutnya, bond itu dikeluarkan pada tahun 2012. 1.75 bilion pada kadar 5.75% setahun dan 1.75 bilion pada kadar 5.99% setahun. Bond ketiga adalah sebanyak 3 bilion US dollar dengan kadar 4.4% setahun. Dia berkata 2 bond pertama perlu dibayar pada tahun ini, ketika dolar Amerika Syarikat dalam keadaan paling kukuh dalam tempoh 24 tahun. Dan bond ketiga perlu dijelaskan tahun depan. Aduh, pening. Pada nilai tukaran 3.35 untuk 1 dolar AS pada ketika bond dikeluarkan, jumlah prinsipal bond adalah 6.5 bilion. Bersamaan kira-kira 6.5 bilion US dollar, iaitu saya kira-kira 21.8 bilion ringgit Malaysia. Itu dulu. Sekarang, pada nilai tukaran sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, jumlah prinsipalnya adalah 29.5 bilion kerana tukaran mata wang asing, iaitu tambahan sebanyak berapa?
7,7 bilion. Saya pikir kalau 7,7 bilion ini diberi kepada negeri Sabah untuk membuat banyak kemajuan, jalan raya dan sebagainya. Sabah gila, semua ada jalan raya. Tapi oleh kerana itu terpaksalah dibayar, melepaslah 7,7 bilion. Apa boleh buatlah. Inilah yang menjadikan negara Malaysia sengsara jugalah. Ada sikit sengsara lah, Anda juga teruk sangat lah. Sebab inilah yang telah difikirkan, inilah yang telah terjadi ketika Najib Razak jadi Perdana Menteri. Jadi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak faham, mereka macam mana pun mereka tetap akan kata tak ada apa-apalah. Nah, bagi mereka yang tahu ekonomi, mereka tahu banyak apa-apanya. Dia mempersoalkan kenapa pemimpin UMNO dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak berkata apa-apa tentang perkara ini. Yang itu saya tak mau komen sebab saya tak tahu. Ringgit yang lebih lemah bermakna kos faedah tahunan adalah kira-kira 1,5 bilion berbanding 1 bilion ringgit Malaysia katanya. Selain dolar Amerika Serikat, nilai ringgit juga jatuh kepada 3,26 bagi 1 Singapura dolar. Nilai rupiah Indonesia juga meningkat 4% berbanding ringgit pada tahun ini. Aduh, kesian juga ini. Rupiah Indonesia meningkat. Tetapi apa yang jadi? Ringgit Malaysia makin turun. Jadi harap-harap Perdana Menteri Malaysia dengan Kementerian Keuangan, kementerian yang berkenaan, orang-orang bijak yang ada di Malaysia ini, tolonglah kamu fikirkan sesuatu bagaimana supaya ringgit Malaysia dapat dinaikkan semula atau sekurang-kurangnya kita hold supaya jangan turun lagi. Sengsara ini kalau turun lagi. Aduh, harga barang dah tahu macam mana lagi. Kalau turun lagi, terpaksa pula mengimport barang-barang dan sebagainya. Ini bikin pening. Harus diingat, negara Malaysia bukan pengimport yang besar, tapi kita pengekspor barang yang banyak. Banyak barang-barang yang kita ekspor dan pasang di Malaysia. Kita bukan kilangkan di Malaysia, tapi kita pasang di Malaysia. Jadi terpaksa ekspor dulu. Import dulu. Sampai di Malaysia kita pasang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harap-harap Perdana Menteri dapat selesaikan bersama dengan orang-orang bijak yang sentiasa bersama dengan dia. Tapi saya sentiasa berharap semoga orang-orang di belakang yang amat berhormat Perdana Menteri kali ini orang yang bijak-bijak, bukan orang yang pengampu, yang salah bagi keputusan dan sebagainya. Nasihat yang tak guna, tak payah dengar. Lanjut lagi, suara rakyat bergema di channel yang kita jumpa lagi. Bye-bye.